Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqni fahma. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Pertama sekali, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada petang ini dapat lagi kita bersama-sama dalam Akademi Tarbawi dalam rangka untuk kita menambah kefahaman tentang din Allah Subhanahu Wa Taala, melengkapi antara satu sama lain sampai untuk kita nak meneruskan kehidupan kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah kita akan sambung berkaitan tentang hadis Ulamud Da'wah ini daripada buku Hisham Saqar ini. Mudah-mudahan kita dapat sedikit sebanyak untuk kita melaksanakan dalam tugasan harian kita ini, kerana kita berhadapan dengan manusia. Jadi mudah-mudahan kita nak bawa kembali bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan yang Allah redha. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jadi kita baca ini dalam hadis. Kalau kita tengok beberapa hadis menyebutkan tentang kisah Ulamud Da'wah ini, cuma yang fokusnya kita boleh ambil daripada hadis Imam Muslim, Sahih Muslim. Jadi hadisnya berbunyi, kita sambung, fabainama huwa ala dhalika idh ata ala dabbatin azimatin qad habasatin nas faqala al-yawm a'lamu as-sahir afdal am ar-rahib afdal fa akhadha hajaran faqala Allahumma in kana amru rahib ahabba ilayka min amri as-sahir faqtul hadhihi ad-dabbah hatta yamdiya an-nas faramaha faqatalaha wa madan nas. Maksudnya, keadaan tersebut berterusan sehinggalah pada suatu hari dia bertembung dengan seekor binatang besar yang menghalang perjalanan orang ramai. Ketika itu ghulam tersebut berkata, pada hari ini aku akan mengetahui adakah ahli sihir yang lebih afdal ataupun rahib yang lebih afdal. Maka dia mengambil seketul batu lalu berdoa, ya Allah, sekiranya urusan rahib lebih kamu sukai daripada urusan ahli sihir, maka bunuhlah binatang ini sehingga orang ramai dapat lalu lalang. Dia pun melontarnya, maka binatang tersebut mati dan orang ramai dapat lalu jalan tersebut. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, daripada rangkap hadis yang dibacakan tadi, apa yang boleh kita ambil berkaitan tentang pengajaran dan sedikit untuk makluman kita, iaitu yang pertama, ketika hubungan antara ghulam dan rahib berjalan dengan teratur, berterusan dan mendalam, tiba-tiba berlaku peristiwa binatang yang menghalang perjalanan orang ramai. Peristiwa yang menjadi persoalan penting dan mengakibat perpindahan besar dalam marhalah dakwah serta peranan ghulam. Jadi perhatikanlah kata-kata ghulam, pada hari ini aku akan mengetahui adakah ahli sihir yang lebih afdal ataupun rahib yang lebih afdal. Lebih afdal ini tengok lebih baiklah ataupun lebih mulia. Adakah kata-kata ini memberi makna bahawa ghulam masih lagi ragu-ragu dan keyakinannya terhadap kebenaran ajaran rahib dan kebatilan pegangan ahli sihir? Atau ia bermakna meminta peringkat hakul yakin demi mendapat ketenteraman hati yang sepenuhnya? Jadi tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, jadi dalam perjalanan dia melalui untuk menuntut ilmu ataupun untuk balik tu, jadi tiba-tiba dia terserempak dengan binatang besar. Tak dinyatakan binatang apa, tapi binatang besar ni lah. Dan binatang ni dia menghalang daripada perjalanan dia dan orang ramai di situ. Jadi oleh itu
dia nak membuktikan dengan ilmu yang dia belajar tu, maka dia buat sesuatu, kena buat sesuatu. Maka oleh itu dia ambil batu, kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kalaulah urusan rahib ini benar ataupun lebih baik daripada ahli sihir ni, maka bunuhlah binatang tersebut. Maka dengan izin Allah, dia baling batu ni ke arah binatang tersebut, maka binatang tersebut mati. Jadi di sana ada beberapa perkara yang kita nak lihat. Jadi mungkin kita tak sempat dalam masa 30 minit ini untuk kita melihat beberapa perkara yang boleh kita lihat daripada hadis, rangkap hadis tadi. Cuma yang pertama tadi, setelah lama Ghulam belajar dengan rahib dan ahli sihir, dia dapat membezakan yang mana yang benar, yang mana yang batil. Jadi oleh itu, suatu hari dia nak menentukan kebenaran ilmu dia itu. Adakah di sana ada persoalan? Dia tak yakin ke dengan rahib, ilmu yang rahib ajar tu? Ataupun macam mana? Sebenarnya, dia nak meminta sehingga sampai ke hakul yakin. Di sana kalau kita tengok dalam Majmu' Fatawa, dia menyatakan bahawa di sana ilmu ni ada 3 peringkat. Iaitu yang pertama ilmu yakin, yang kedua ainul yakin, dan yang ketiga hakul yakin. Jadi kita nak sampai kepada hakul yakin ni, kan? Ibn Taymiyah telah berkata, ilmu yakin ni apa yang didapati melalui pendengaran, perkhabaran, perbandingan dan perhatian. Ini peringkat pertama. Kita kata ilmu yakin ni iaitu apa yang didapati melalui pendengaran, perkhabaran, perbandingan dan pemerhatian. Tak. Jadi hanya mendengar je. Kemudian dia perhati tengok. Kalau kita tengok ini pokok durian ni, pokok durian ni bentuk dia orang cerita. Ada duri bulat besar, pokoknya tinggi. Okey. Itu dia dengar. Kemudian ainul yakin ni pula melalui apa yang disaksi dan dilihat dengan mata kepalanya sendiri. Jadi ainul yakin ni dia perhati. Kalau cerita pokok durian tu, memang dia tengok dah pokok durian tu. Tak. Tingginya, buah dia tu ada duri-duri. Tak. Baik. Kemudian manakala hakul yakin pula ialah yang dia sendiri terlibat, merasai dan mengetahuinya melalui pengajaran yang diambil. Jadi dia dapat benih tu, dia tanam, dia semai, dia buah baja, kemudian naik sikit demi sikit, kemudian berbuah, kemudian dia lihat buah dia jadi bunga dulu, kemudian buah dia tu ada duri-duri. Kemudian macam mana nak buka dan dia cekah buah tu, maka dia merasai buah durian tersebut. Jadi itu hakul yakin. Contoh dia bagi di sini. Contoh yang pertama, seseorang memberitahu bahawa di sana ada madu. Berita ini dibenarkan oleh pendengarnya. Atau dia dilihat kesan madu dan dia mengakui kewujudannya berdalilkan kepada kesan tersebut. Tiba-tiba orang mari, contoh yang pertama tu, ilmu yakin. Cerita tentang madu. Okey, dia mari di sana ada madu. Maka terdapat kesan-kesan madu. Dia tak tahu lagi macam mana rasa madu, bentuk madu itu. Tapi orang mari cerita sahaja. Memang ada kesan-kesan lah, sebab dia kata di sana dia pergi melawat tempat biarkan tempat orang madu. Ladang contohnya ada lebah. Kan? Jadi lebah ni menghasilkan madu. Okey, dia tahu gitu.
Contoh yang kedua, mereka yang melihat madu dan menyaksikannya dengan mata kepalanya sendiri. Peringkat ini lebih tinggi daripada yang pertama berdasarkan hadis. Jadi dia lihat sendiri, dia pergi tempat tu, dia tengok memang ada banyak lebah dan sedang buat sarang dia, dan sana proses madu. Keluarnya madu. Jadi contoh yang ketiga, mereka yang makan madu dan merasai kemanisannya. Jadi mereka yang makan madu dan merasai kemanisannya, sememangnya dimaklumi bahawa peringkat ini lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Jadi dia pergi tengok memang betul ini madu lebah, kemudian dia rasa pula memang manis tak rasanya. Jadi itu peringkat ilmu, seperti mana Ghulam tadi itu, bukan dia meragui apa yang diajar oleh rahib tadi, tapi dia nak capai satu tahap peringkat hakul yakin tu. Seperti mana Nabi Ibrahim alaihissalam meminta kepada Tuhannya, wahai Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan makhluk-makhluk yang mati. Dalam Al-Quran, kita tengok surah Al-Baqarah ayat 260. Surah Al-Baqarah ayat 260 menceritakan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tunjukkan bagaimana Allah menghidupkan orang mati ini, menciptakan makhluk. Bukan tidak yakin, tapi peringkat ilmu tu sampai supaya tenang hati Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka adakah engkau belum percaya kepada kekuasaanku? Allah tanya. Nabi Ibrahim menjawab, bahkan aku percaya, akan tetapi untuk menenangkan hatiku. Dalam surah Al-Baqarah sebutkan. Jadi oleh itu, di antara perkara yang menguatkan apa yang kami katakan tadi ialah, Ghulam tadi dia tanya, dia berdoa gitu, supaya Allah tunjukkan kebenaran. Adakah ilmu yang diajar oleh rahib ini lebih afdal, lebih baik, lebih bagus daripada ilmu ahli sihir? Jadi bukan dia tidak yakin, tapi dia nak tunjukkan. Di sini ada beberapa. Kita tengok keyakinan Ghulam itu terhadap rahib. Yang pertama, dia kata Ghulam tetap meneruskan hubungannya dengan rahib sekalipun dia memahami bahaya yang akan dihadapi hasil daripada ajaran rahib yang merupakan agama baru yang bertentangan dengan agama raja. Dengan itu, dia menyembunyikan hubungan tersebut. Kalaulah dia ragu atau merasa sangsi, maka dia akan memutuskan hubungan tersebut. Dia juga tidak akan sanggup menanggung bebanan pertemuan yang sentiasa diadakan dan kesusahan yang menunggunya sekiranya hubungan tersebut diketahui umum. Lebih-lebih lagi, beliau adalah calon yang tidak lama lagi akan menjadi ahli sihir raja dan mempunyai harta, kedudukan dan kekuasaan. Kalau kita lihat, kalau dia meragui dengan apa yang diajar oleh rahib tadi, mesti dia telah memutuskan hubungan dengan rahib. Dia tak pergi belajar dah. Sebelum-sebelum ni kita sebut, dia belajar tu dalam sehari 2 kali dia jumpa ahli rahib. Pergi satu, balik satu. Kalau dia rasa ilmu ahli rahib ni meragukan, dia akan putus sebab membahayakan diri dia. Kalau orang tahu apa yang telah Ghulam ini buat. Tapi dia tetap tidak berputus. Dia belajar. Jadi ini menyebabkan, kita dah sebut tadi, mungkin itu ada beberapa peranan lah. Peranan rahib itu seorang murabbi, kemudian manhaj yang diajar. Jadi di sana ada beberapa peranan yang menyebabkan Ghulam ini tertarik dan berterusan. Dia tidak memutuskan. Okay. Itu yang pertama kita tengok. Kalau Ghulam itu ragu-ragu, kenapa dia meneruskan belajar dengan ahli rahib? Yang kedua, Ghulam ketika dia berdoa kepada Allah dengan menyebut Ya Allah. Dia sebut Allah, Allahumma. Dia berdoa, dia sebut Ya Allah. Dia tidak berdoa dengan menyebut nama raja atau makhluk lain. Ini menunjukkan kebenaran, keyakinan dan keimanannya kepada Allah. Jadi Ghulam ini diyakin dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan apa yang diajar oleh rahib tadi. Yang ketiga, karamah yang diminta oleh Ghulam adalah karamah yang tidak mampu diberikan oleh sesiapa pun atau mana-mana Tuhan yang disembah selain Allah. Jadi
dia boleh beza, kan? Dia belajar dengan rahib dan dia belajar dengan ahli sihir. Dia kata ilmu ni tak ada siapa-siapa boleh. Tak. Contohnya dia nak mematikan binatang besar yang menghalang perjalanan dia ni. Tak. Jadi oleh itu diambil kesempatan. Kalau benar ilmu yang rahib ajar ini, maka tunjuklah kepadaku ataupun matikan binatang tersebut. Jadi ilmu yang belajar dengan ahli sihir tak dapat untuk mematikan ni. Tak, mana-mana ilmu yang dia ajar tak dapat. Jadi oleh itu dia nak tengok kebenaran, dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia minta supaya Allah matikan binatang ini. Jadi ini karamah ini. Yang mampu memberikan hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala yang maha kuat, yang maha berkuasa. Kalaulah gulam tidak beriman kepada Allah, niscaya dia tidak akan meminta perkara yang luar biasa. Tak. Tidak siapa pun boleh buat kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah tunjukkan sesuatu ataupun matikan binatang besar ini. Itu yang ketiga tanda. Yang keempat, ketika gulam berdoa, dia berkata, "Ya Allah, sekiranya urusan rahib lebih kamu sukai daripada urusan ahli sihir." Kan? Jadi gulam ni sebut sekiranya kamu urusan rahib lebih kamu sukai daripada urusan ahli sihir. Di sana gulam ini sebenarnya dapat membeza dah ilmu ahli sihir dengan ilmu yang disampaikan oleh rahib. Dan dia nampak kebenaran yang rahib ajar berbanding daripada ahli sihir kebatilan ni. Sebab tu dia mulakan di depan, dia kata, "Allahumma in kana amru rahib ahabba ilaika min amri sahir faqtul hazihi dabbah." Tak. Wahai Allah, ya Allah, jika sekiranya urusan rahib ini lebih kamu cintai berbanding daripada urusan ahli sihir, maka bunuh. Di situ menunjukkan bahawa keyakinan dia tahu tentang kebenaran rahib ini berbanding tentang sihir. Sebab itu dia sebut. Dan dia nak nyatakan bahawa kalau urusan ahli sihir ini lebih disukai oleh kalau urusan ahli rahib ini lebih disukai daripada ahli sihir, maka engkau bunuh binatang tersebut. Dia berdoa kepada Allah. Jadi kita tengok kan bagaimana ini yang saya sebut ini 1, 2, 3, 4 ini nak menunjukkan kepada keyakinan gulam terhadap apa yang diajar oleh rahib. Kalau kita kata ragu, tak meragui, tak, tapi dia nak seperti mana Nabi Allah Ibrahim sebut tadilah kepada Allah, nak menenangkan. Tak, bukan tak yakin, dah yakin. Tapi apabila ditunjukkan itu menampakkan dengan keyakinan tersebut. Jadi begitu juga peristiwa yang berlaku kepada gulam tadi. Ini kerana sekiranya dia meminta menambahkan keyakinan terhadap urusan ahli sihir, maka peristiwa tersebut tidak berlaku. Okay. Jadi dia tak minta lah ahli sihir. Kalau ahli sihir itu benar, memang tak berlakulah peristiwa tersebut. Dengan ini dia tidak diberikan keyakinan terhadap urusan rahib kerana kemungkinan juga kedua-dua urusan tersebut adalah salah. Dan dua-dua salah, ahli sihir pun salah, rahib pun salah. Oleh itu, sebab itu dia menyatakan bahawa dia yakin dengan apa yang dibawa oleh rahib ini, maka nak tunjukkan kebenaran ahli rahib yang bawa ini, maka dia buat sesuatu. Jadi ini menunjukkan gulam sentiasa mencari peluang menambahkan keyakinannya terhadap urusan rahib dan agamanya. Dia ambil peluang. Tak. Sebenarnya dia tidak tahu pun. Tak. Rahib pun tak ajar dia. Tapi melalui dengan apa yang diajar itu, dia ambil peluang. Tak. Dengan keyakinan dia, gulam ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia buat sesuatu. Kalau benar apa yang disampaikan oleh rahib ini, tak. Maksudnya menunjukkan ada kuasa besar, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, maka gulam minta doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya tunjukkan rahib benar, ahli sihir benar. Kan?
Jadi ini menjelaskan kepada kita bahawa seorang Muslim secara umumnya dan da'i khususnya mengalami berbagai perkembangan yang berbeza dan peringkat keimanan yang tidak sama. Jadi peringkat proses dakwah dan tarbiyah ini, proses tarbiyah ini, proses ilmu ini, maka dia ada peringkat-peringkat dia. Seorang Muslim dan khususnya seorang da'i, dia akan mengalami perkembangan yang berbeza dan peringkat keimanan yang tidak sama. Ghulam pada mulanya tidak mengetahui sedikit pun mengenai agama yang benar ini. Kemudian dia belajar, dididik oleh rahib serta melalui beberapa peningkatan dalam keimanannya sehinggalah berlakunya peristiwa ini yang memindahkan keimanannya kepada keyakinan sebagai tanda bermulanya merhalah dakwah yang baru khususnya bagi ghulam. Sesungguhnya Allah telah mempersiapkan ghulam untuk itu. Jadi ini proses pembelajaran pendidikan yang diajar oleh rahib ini sehinggakan sampai ke tahap berasa yakin dan dia nak bersedia untuk melaksanakan dakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala ghulam ini. Jadi oleh itu dia tak akan dia ada sesuatu. Kita tengok ghulam ini apabila mendapat, dia nak menyatakan bahawa keyakinan, kebenaran yang disampaikan oleh rahib itu ilmu ini dan keimanan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia nak kena buat sesuatu untuk meyakinkan dia dan untuk meneruskan kerja-kerja dia yang lebih besar untuk berdakwah. Para da'i semestinya menjadikan ilmu, amal dan tarbiyah sebagai jalan untuk dia melaksanakan tugas dan tanggungjawab. Para da'i semestinya menjadikan ilmu, amal dan tarbiyah sebagai jalan untuk dia laksanakan tugas dan tanggungjawabnya dan sentiasa mencari peluang untuk mempertingkatkan diri dan ikhwah yang bersamanya. Jadi da'i ini dia nak kena sentiasa mengambil peluang untuk meningkatkan diri dan bersama dengan ikhwah-ikhwah bersama dengannya. Dia juga sentiasa tidak henti-henti daripada mengorbankan tenaganya demi memperbaiki hati dan menghisap diri. Janganlah dia tertipu dengan sangkaan bahawa para da'i akan sampai ke satu tahap yang tidak memerlukan kepada persiapan diri dan menjadi sempurna. Jadi para da'i dia tidak boleh nak fikir bahawa dia akan sampai begitu saja. Dia perlu kepada persiapan, perlu kepada peningkatan. Sesungguhnya iman mempunyai tingkatan dan peringkatnya. Kan iman ni ada tingkatan dia. Beruntunglah mereka yang berkorban di dunia, bersikap zuhud terhadapnya serta bertemu Allah ketika berada di tingkatan iman yang paling tinggi, hasil kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi oleh itu tidak kita mesti berada dalam peningkatan dalam menuntut ilmu ini. Cukup besar ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu yang pertama daripada hadis ini yang boleh kita ambil. Sedikit lagi. Yang kedua, dalam peristiwa ghulam meminta perkara luar biasa daripada Allah, dia telah mengambil anak batu dan berdoa kepada Tuhannya. Kemudian melontarnya. Dengan lontaran itu, binatang tersebut mati. Sesungguhnya mengambil sebab yang dibenarkan adalah perkara yang amat penting, semestinya tidak dilupai oleh para da'i. Jadi para da'i nak kena ambil sebab, asbab dan musabab. Tak boleh kata nak jadi kaya je, dia beriman kepada Allah, minta je dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu duduk diam. Tak. Ataupun baca wirid-wirid di dalam masjid saja tanpa usaha. Tidak. Jadi di sana peristiwa ghulam ni berjumpa dengan seekor binatang buat besar ini. Kemudian ghulam berdoa kepada Allah. Di samping berdoa, ghulam ambil batu. Kemudian lempar batu kepada binatang tersebut. Ini menunjukkan kepada kita bahawa perlu kepada sebab, musabab, usaha untuk mematikan. Mungkin binatang yang besar itu dengan satu balingan tidak mati. Tapi di sana kita melihat kepada usaha ghulam itu buat dan mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi oleh itu para da'i, orang yang mengajak ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala, lebih-lebih lagi macam itulah.
Tak. Seperti mana Nabi SAW berperang. Tak. Perang pun memang ada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah memelihara Nabi, tapi Nabi pun pakai baju besi, tak, guna pedang dan sebagainya. Jadi ini usaha dalam mempertahankan diri di atas din Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah telah menjadikan undang-undang dan peraturan yang tidak berubah untuk alam ini. Allah juga telah mengarahkan mukminin supaya mengambil sebab-sebab kemudian bertawakal sepenuhnya kepadanya. Jadi kita perlu mengambil sebab-sebab dan akhirnya kita bertawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terutamanya kalau kita tengok pelajar-pelajar ni lah, tak, di sekolah ke, di IPT ke, universiti. Jadi nak kena ambil sebab, tak boleh nak berdoa je. Tak. Da'i ni contohnya kita disibukkan dengan kerja-kerja. Orang belajar ni sebagai contoh di sekolah dan di universiti lah. Tak, banyak yang kita lihat mereka ni sibuk buat program, berdakwah jalan Allah Subhanahu Wa Taala hingga lupa tujuan sebenar dia pergi nak menuntut ilmu, belajar. Tak. Tapi janganlah kita abaikan tentang pembelajaran tersebut. Tak, di samping kita melaksanakan dakwah, program-program, samping itu kita nak kena lihat balik, tak, tujuan kita dalam menuntut ilmu itu. Ya. Jadi itu. Jadi dia kata, tak apalah, tak study pun, tak, tidak buat latihan dan sebagainya. Tak, kita bekerja jalan Allah Subhanahu Wa Taala ni sampaikan. Tidak, nak kena juga. Nak kena belajar, nak kena study, nak kena berbincang. Dan akhirnya kita bertawakal. Ada orang bertawakal je lah. Tawakallah pada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa buat sesuatu. Tak baca buku, tak buat latihan, tak tanya. Akhirnya tawakal pada Allah. Ya Allah, bagilah aku kecemerlangan dalam peperiksaan. Tidak. Kita nak kena buat sesuatu dan akhir sekali kita nak kena bertawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang dilakukan oleh Ghulam dengan mengambil sebab yang dibenarkan. Sebab itu memang sebab yang dibenarkan, tak ada masalah. Tak. Kita usaha juga kadang-kadang, contoh saya ambil contoh ni banyak lebih kepada orang belajar ni menuntut ilmu, tak, di sekolah lah, sebab saya mengajar di sekolah tak, ataupun universiti. Usaha dia buat nota, kemudian usaha nota tu untuk tiru dalam peperiksaan sebagai contoh. Tak, niru. Tak. Jadi, itu usaha yang tidak dibenarkan. Kan? Jadi, usaha pun kita nak tengok usaha yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan dalam keadaan yang menipu dan sebagainya. Jadi, Ghulam tadi dia ambil seketul batu, kemudian dia lempar batu. Berdoa kepada Allah dan dia lempar. Hasilnya, binatang besar yang menghalang perjalanan orang ramai dan menakutkan mereka mati disebabkan batu kecil yang dilontarkan oleh Ghulam tersebut. Akhirnya mati dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pengajaran yang kedua ini kita nak ambil sebab musabab, usaha. Tak. Kemudian kita berdoa kepada Allah dan tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Di sana kita melihat Allah telah menyebut peristiwa yang berlaku pada hari peperangan Badar. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, tuan-tuan boleh tengok dalam surah Al-Anfal ayat 17. Dan kamu bukan yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Ada usaha yang buat. Sahabat-sahabat dulu kalau kita dengar peristiwa perang Badar ini, sahabat-sahabat bukan ada kelengkapan yang lengkap. Tak, berapa orang saja yang ada pedang, ada kuda, tak, baju besi. Tak. Ada yang tidak ada apa-apa, sehingga kan menggunakan pelepah-pelepah tamar saja. Tapi kita melihat di sana usaha mereka. Tak, bukan pergi tangan kosong je, nak pergi perang tangan kosong, tidak. Tak. Ada senjata untuk berhadapan dengan musuh. Tapi dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan izin Allah, Allah membantu orang mukmin, orang beriman ni, para sahabat ini untuk memenangkan dalam perangan Badar. Allah juga telah memerintahkan Maryam mengambil sebab ketika dia merasai sakit hendak beranak, yang maksanya bersandar
ke pangkal sebatang pokok tamar. Kita boleh tengok dalam surah Maryam ayat 25. Bagaimana Maryam ini dah syarat dah nak mengandung, nak melahirkan anak. Dah. Tapi keadaan anak ini dah beranak ni, kalau kita tengok isteri ke ataupun perempuan beranak ni, dia dahaga, kadang-kadang dia lupa dah sebab dia mikirkan tentang kandungan ini. Tapi dia rasa tu haus, rasa lapar. Gitu juga Maryam ini. Tapi apa yang Allah perintahkan? Allah kata maksudnya, dan goncanglah ke arahmu batang pohon tamar itu supaya gugur kepadamu buah tamar yang masak. Seorang perempuan yang syarat mengandung, macam mana, apa sangat nak goncang pokok tamar ni? Bukan mengandung, tak mengandung pun sihat wal afiat, apa goncang-goncang tak jatuh buah tamar. Tapi di sana Allah nak menceritakan di sini usaha yang kita buat tu. Sebab yang kita buat itu goncang dan Allah jatuhkan buah tamar kepada Maryam. Sedangkan menggoncang pokok tamar pada kebiasaannya lebih-lebih lagi apabila dilakukan oleh perempuan yang sedang menghadapi sakit hendak beranak, tidak mungkin akan menyebabkan gugurnya buah tamar. Ini. Begitu juga dalam peristiwa hijrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengambil sebab-sebab dengan cara keluar di luar waktu kebiasaan, menggunakan seorang musyrik sebagai petunjuk jalan menuju ke selatan, sedangkan jalan sepatutnya menuju ke utara, bersembunyi di dalam gua Sur, melalui jalan yang jarang dilalui orang menuju ke Mekah, ke Madinah dan lain-lain. Semua ini mengajar kita kaum muslimin supaya tidak memandang mudah dalam masalah mengambil sebab, kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pengajaran yang kedua. Kita nak kena ambil sebab-sebab, sampai itu kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuhnya. Ini antara pengajaran yang kita boleh ambil daripada rangkap hadis yang kita baca lagi. InsyaAllah nanti kita akan sambung lagi. Ada beberapa pengajaran lagi daripada rangkap hadis yang kita bacakan tadi ini. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita melihat yang pertama tadi tentang keyakinan ghulam terhadap apa yang diajar oleh rahib itu. Bukan dia tidak yakin, tapi di sana nak menambahkan lagi, nak menetapkan lagi, nak menenangkan keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan juga tadi, kalaulah ghulam tu tak yakin, kenapa beberapa benda lah yang disebutkan tadi, kenapa ghulam tetap belajar juga dengan rahib? Kalau kita katakan ghulam tu tak yakin dengan apa yang diajar oleh rahib dan membahayakan diri dia. Kemudian ghulam berdoa dengan menyebut ya Allah. Allahumma, kalau tak yakin kenapa nak minta kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi tu antaranya lah, kemudian dia sebut dulu dia menyebut urusan rahib lebih afdal daripada, jika sekiranya urusan rahib lebih afdal daripada ahli sihir. So, maksudnya dia tahu bahawa rahib ini lebih afdal. Apa yang diajar oleh rahib ini tentang kebenaran ini lebih mulia, lebih baik daripada ahli sihir yang mengajar tentang kebatilan. Kemudian yang kedua, kita nak kena ambil usaha sebab dalam pelaksanaan ini. Tak boleh nak sepenuhnya tawakal kepada Allah tanpa kita berusaha, tanpa mengambil sebab yang ditunjukkan oleh ghulam tadi ya. Jadi sekadar itu saja yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah dan kurang daripada saya sendiri, saya mohon ampun, mohon maaf. Jadi insya-Allah kita jumpa pada minggu hadapan dengan beberapa pengajaran lagi yang boleh kita ambil untuk kita jadikan pedoman dan laksanakan dalam kehidupan kita, terutamanya seorang dai, seorang pendakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.